All right. So let's see. The last subtopic of your topic 7 today. 7.3 solubility equilibria. Dia akan banyak bercerita pasal solubility. Overall, secara general apa yang kita nak cerita dalam 7.3 is actually alright. Kenapa kita nak belajar solubility equilibria? Sebab kita ada benda yang separa larut. Okay? Kalau benda yang larut sepenuhnya, benda yang larut dengan tak larut ada 3 jenis. Okay? Sejenis pertama adalah completely dissolved. Kalau benda tu completely dissolved, kita tak payah belajar. Betul? Dia akan larut sepenuhnya. Dia larut lah. Okay? And then akan ada yang separa. Alright? Akan ada yang separa. Partially dissolved. Akan ada garam yang akan soluble separuh. Dia soluble tapi dia susah nak soluble. Macam tu lah. Okay? Ada benda yang not soluble. Betul? Okay? So benda yang kita nak bincang hari ni adalah 3 benda ni. But the solubility is low part one. Dan adalah solubility equilibrium. So dalam hari ni kita akan belajar something that very similar with your KC, KP. Kita akan jumpa satu benda kita panggil KSP. Alright? So apa benda tu KSP? SP bermakna solubility product. Okay? SP bermakna solubility product. Okay? Saya nak tanya satu benda. Kita guna garam yang paling senang dalam dunia, NaCl. Kalau NaCl larut dalam air, soalan saya, dia akan hasilkan apa? Na plus Cl minus. Ni adalah contoh yang di mana garam kamu larut sepenuhnya. And kenapa saya kata garam larut sepenuhnya? And look at the arrow guys. I use a single headed arrow. Betul? Bermakna saya masuk dalam air, semua NaCl akan pecah jadi Na plus aqueous, Cl minus aqueous. Setuju? Completely dissolved. Okay? Dan kan apa itu solubility product tadi? Saya kata KSP adalah solubility product. Solubility product adalah selepas kita larut, kita hasilkan something. Dan something yang kita hasilkan adalah ion. Your cation and ion is the solubility product. Okay? Itu maksud dia solubility product. Saya tak buka nota semua, kita tak cerita guna nota. Kita cerita macam ni dah. Apa nak baca nota, apa baca sendiri lah. Okay, nak saya baca, saya malas dah. Okay, so that is what we mean by completely dissolved by using the arrow, single-headed arrow. Solubility product adalah, nama sayang, product. Hang larut, hang hasilkan produk. Produk, benda yang larut tu apa? Ion lah. That is solubility product. Tapi untuk soalan macam ni, kita takkan bincang yang completely dissolved. Buat apa nak bincang completely dissolved? Ionization mesti 100%, betul? Tak ada apa yang perlu dikira. Dia akan jadi 100%. So, apa yang kita akan fokus hari ni adalah yang partially. Yang kita akan fokus hari ni adalah partially dissolved. Dan kita, satu lagi, oh by the way, kenapa kita tak bincang yang tak larut? Sayang, kalau dia tak larut, kalau benda tu adalah benda yang tak larut dalam air, ada tak solubility product? Tak larut, betul? Tak larut, hang letak lapuk pun dalam air, dia duduk macam tu lah solid tu. So, bila dia tak larut, aku nak kira apa? So, apa yang kita nak kira adalah yang separa. Sebab yang separa ni yang best. Dia larut takat mana? Banyak mana yang dia larut? Betul? Banyak mana ion yang dihasilkan? Dan bila dia adalah partially dissolved, antara contoh yang saya nak guna, saya cari tadi, guna soalan kamu jugalah. Alright, barium sulfate, BaSO4. Benda ni, dia larut. Tapi dia tak larut semua. So, look at my arrow, first thing. Betul? Alright, apa maksud arrow ni? Partially, betul? Dia partially, macam weak acid, weak base kamu. Dia partially dissolved, right? So, bila dia partially dissolved, benda yang saya nak kamu fokus hari ni, antara benda pertama yang saya nak kamu fokus yang akan selalu jadi benda utama adalah produk yang dihasilkan. Kita nak belajar pasal solubility product, betul? So, kalau saya bagi garam sepala larut, benda yang paling penting adalah siapa produk, So, kita mesti akan hasilkan cation and ion, betul? So, right now, kalau cation and ion, kamu kena kenal lah cation and ion tu siapa? Dan barium sulfate, rasa-rasa kita akan hasilkan apa? Ba berapa plus? Ba 2 plus lagi. Plus SO4 2 minus.
Dan sayang, bila dia dah larut fasa aqueous. Nampak tak saya bermula dengan apa? Saya bermula dengan garam, solid. Betul? Sayang, kita cerita pasal solubility. Bermakna saya akan ada something yang dalam solid, saya nak larutkan dia. So saya sentiasa bermula dengan solid. Okay, so kalau objektif nanti kan, ada pilihan jawapan kan. Alright, hang tak payah kena tulis. Tapi baik tulis daripada hang kena pilih jawapan yang betul. Betul tak? So bila kamu pilih jawapan A, B, C, D, kamu mesti kena mula dengan solid. Kalau dia dah mula dengan aqueous, dah salah tak? Kalau dia mula dengan aqueous, bermakna benda tu duduk dalam air dah. Betul? Dia tak boleh duduk dalam aqueous. Dia kena mula dengan solid, very well. Dan selepas dia larut dalam air, dia pecah, dia kena jadi aqueous. So yang penting sekarang, benda pertama, ion apa yang terhasil? Okay, barium sulfate antara yang kita akan jumpa nanti lah. Banyak lagi kita akan jumpa sepanjang ni. So 2 jam ni kita akan buat yang ni lah. Ni benda asas. Okay. Dan benda kedua, we are talking about equation. So whenever we are talking about equation sayang, balance of the equation. Alright, saya tak bagi soalan susah lagi. So balance of the equation akan jadi sangat penting sebab yang kita nak tulis sayang, KSP. Remember KSP macam KC, KP. Formula dia apa? Concentration, siapa? Product over reactant. Betul? Kenapa saya insistkan equation? Sebab kalau equation salah, product salah, tak balance coefficient salah, bye-bye dah KSP. Tak masuk lagi jawab soalan saya. KSP formula tu dah salah dah. Alright? The best thing and the worst thing about topic 6 and 7 adalah hang tak ada benda nak hafal. Formula yang hang kena hafal satu je. Product of the coefficient over the reactant of its coefficient. Itulah formula dia, betul? Dari KAC, KP, KA, KB, KSP. Formula dia satu je. But you know what's the worst thing? Hang salah equation, hang salah semua formula. So equation kena bagi betul. Alright? So when you have your KSP seperti yang kita kata tadi, concentration, kawan kamu kata concentration. So we will be taking the concentration of the product to the power of 1 sebab balance equation saya 1. SO4 2 minus, balance equation saya 1. Betul? Ada over tak? Kenapa tak ada? Solid. So dengan kata lain, KSP. Tadi saya kata KSP mesti mula dengan solid. Betul? So untuk KSP ada tak per? Dia takkan ada per reactant. Sayang dia takkan ada per reactant sebab reactant kita sentiasa adalah solid. Kalau ekologik dia adalah, cuma kita tak ambil sebab dia solid. Okay, nampak? Asas untuk KSP. Alright, asas untuk KSP. Ada soalan setakat ni? Ada eh? Okay. Kalau tak ada, kita pergi latihan sikit lah sebelum kita masuk soalan. Let's say I have yang ni. Kalau pecah jadi apa? Single headed atau double headed? Reversible. Dapat? Ag plus. SO4. 2 minus. Berapa Ag plus? 2. SO4 2 minus? 1. Fasa? Aqueous. Aqueous. Solid. Betul? KSP dia? KSP akan sama dengan Ag plus kuasa. Nampak beza dia? Yang tu kita panggil solubility product. Happy with that? Alright, of course. Equation bagi tak? Oh, equation tak pernah bagi. Okay. Chapter 7 sepanjang saya mengajar, saya tak tahulah tahun ni objektif dia kok dia nak bagi, saya tak tahulah. Okay, mungkin hati dia tercerah ke, ada taman ke apa, saya tak tahulah, dia insaf ke. Alright. Tapi so far memang equation kita tak pernah bagi dalam soalan. So kamu kena tulis equation untuk garam tersebut. Dan dia tak susah. Dia tak susah. Cuma hang jangan salah lah. Especially balance. Budak tak pernah ada isu nak tulis cat ion and ion. Dia tahu je cat ion tu Syarif Papa and ion tu hang bawa naik je lah kan. Alright, yang tu 2 minus, yang ni 1, so 1 plus. Hang tahu benda tu. Tapi bila hang tahu dan hang kalut, hang tak balance. Okay? So yang tu lah kena hati-hati. Boleh? So, term pertama yang saya ajar hari ni tadi adalah solubility product. Kita panggil benda ni, kita highlight sikit bagi colour nampak sikit. Kita ada a few term yang saya nak kamu kenal. KSP, nama pun KSP, that is what we call our solubility
product. Okay, so selesai ya. Apa concentration dalam tu? Kita ada concentration yang kita duk guna ni. This, betul? Alright, pacik ni kita akan panggil dia sebagai molar solubility. Okay, dua term yang berbeza ya. Dengan kata lain, solubility product adalah jumlah, betul? Asil darab, bahasa dia asil darab. Molar solubility adalah individu kepada setiap ion. Okay, molar solubility adalah individu kepada setiap ion, betul? Okay, setuju eh? Okay, so soalan saya sekarang. Macam mana saya nak cari molar solubility kalau soalan bagi KSP? Okay, kita buat satu-satu eh. Katakan untuk soalan ni, alright, kita dah ada KSP, saya tulis balik kat atas. KSP equals to your BA2 plus. Alright, kamu dah tulis dah, kamu dah pandai. Soalan dah bagi KSP. KSP soalan katakan let's say adalah 5.37 darab 10 kuasa negatif 9. Dia dah bagi. Alright, dan soalan tanya apa? Soalan tanya, what is the molar solubility for each ion? So, remember ice table? Tapi kita nak buat laju gila. Kenapa kita nak buat laju? Saya boleh tunjuk satu-satu. Ice table standard adalah initial. Solid ignore. Produk kosong. Betul? So, pakcik ni change akan dapat ignore. Tambah X, tambah X. Final akan jadi no, X, X. Betul? So, best thing. So, saya nak kamu cepat. Objektif. Satu soalan 3 minit je. Takkan nak buat ice table macam ni lagi. Tak payah. Untuk ice table ni, kamu boleh lompat terus kepada X. Kamu boleh lompat terus kepada final. Sebab kita tahu kita mesti bermula dengan kosong. Dan solid kita akan ignore. Betul? So, pergi terus kat final. Tengok pada berapa koefisien. Alright, sebab produk mesti adalah X. Tambah berapa X sahaja. Nampak? So, sekarang yang soalan nak saya cakap tadi, molar solubility of each ion. Betul? Sayang, saya nak X. Dan X adalah molar solubility yang kita cakap. Bermakna KSP saya akan sama dengan X darab X. KSP bersamaan dengan 5.37 darab 10 kuasa negatif 9 sama dengan X kuasa 2. Boleh dapat X? Boleh. Tekan. Boleh tu tekan lah. Tujuh point darab 10 kuasa. Betul. Dan ion dia takkan pernah banyak. Kenapa dia akan jadi sampai 10 kuasa negatif 5 and so on? Saya ingat tak dia adalah garam kepala larut. Dia susah nak larut kan? So dia takkan larut banyak lah kan? Sebab tu dia akan jadi sikit je. Alright, tapi value tu tak kisahlah. Tapi logically dia takkan dapat sampai yang ratus-ratus, puluh-puluh atau tahu jawapan salah lah. Tu je saya nak bagi tahu sebenarnya. Alright. So X kamu akan dapat terus dan X yang kamu dapat kat sini 3 darab 10 kuasa negatif 5, kita panggil ni sebagai molar solubility. Alright, molar solubility. Sayang, kalau dia adalah molar solubility bermakna unit dia mole per liter ataupun molar kamu. Setuju? Dia datang daripada apa benda kita panggil ni? Dia datang daripada concentration. Nampak? Dia datang daripada concentration. Pilihan jawapan kamu kena berhati-hati dengan unit dia. Okay. Soalan setakat ni. Tak ada? Boleh? Senang? Senang guna benda yang sama. Saya bagi KSP, saya nak molar juga. KSP given equals to let's say 1.37 times 10 to the power of negative 11. Okay. Calculate molar solubility of each ions. Saya tak kira lagi hang laju sangat. Berapa? Salah.
Saya kata tak payah buat table lah. Saya tak kata tak payah buat soalan. Saya ikut buat juga kan. Saya Indonesia tak payah final kan? Sorry, tak payah Indonesia tak payah change, betul? Alright, hati-hati sayang. Dia bukan X square lah. Masih guna ice table tu sayang, masih guna konsep ice table sebenarnya. Cuma saya ajar cara ice table yang senang. Sebab tu. Yes, so betul lah jawapan kan? Okay, saya ada jawapan betul sama dengan saya. So betul lah jawapan saya tu. Okay, kira lagi. Ashraf, saya nak jawapan berapa? Bukan 2 point something, bukan 4 point something. No, belakang. 1. Ashraf? Ya, madam. Saya nak jawapan. Dia 2x kuasa 2 madam. Dia 2x kuasa 2 ke? Yes. Dia akan jadi 2x kuasa 2. Correct. Saya kata boleh buat laju. Saya tak kata tak payah tulis terus ice table. Kamu still kena buat sebaris ice table tu. Okay? Dah? Baru benda kedua weh. Baru belajar KSP. Selesai KSP. Baru masuk molar solubility. Ada satu lagi. Ada 2 lagi. Sorry. 2 lagi. Okay? Dan kita buat soalan tutur kamu yang sikit tu lah. Sikit sangat soalan tutur. Setengah jam boleh habis. Saya duduk selak-selak. Sebab soalan nota saya banyak. Alright, soalan nota saya budak saya buat tak pernah habis lah. Lepas tu saya buka, Puan Rosna kata, alah bincang soalan tutur je orang. Okay, saya pun buka lah. 5 soalan je. Tutup mata boleh buat lah. Kelas. Dah sayang? Ashraf? Kenapa tak dapat? Tak dapat. Tak dapat madam. 1 point? Final. Kita bergerak terus kepada final. Kita balik kepada, faham ke kenapa saya bergerak terus ke final? Alright, saya nakkan uji mak masa sebab dia mesti kosong-kosong, betul? So bila dia mesti kosong-kosong, tak payah buat lah kosong-kosong tu kan? So kosong-kosong kita ambil change terus lah. Sayang, 2x, betul? Setuju? X. Okay? Saya kata tak payah buat ice table penuh. Saya tak kata tak payah buat ice table sayang. Sonteng lah benda ni. Dan matematik masuk. Dan matematik masuk ni masalah dunia betul lah. Kalau COVID teruk ni apa sangat. COVID tu tak ada apalah dengan masalah matematik calculator hang tu. Alright, COVID ada vaksin. Yang tu tak ada. 2x kuasa 2. Betul? Oh, dan yang ni saya nak tanya. 2x kuasa 2 dia jadi berapa sayang? Dia jadi berapa? So jadi 2x kuasa 3. Jawapan yang saya dapat tiap-tiap tahun. Saya nak bagi tahu apa-apa kat dia? 4x kuasa 3 sayang. Yang ni aku tak tahu nak explain macam mana. Saya rasa kita kena buat kursus matematik sebelum pun masuk matrik. Semua yang nampak tu nampak lah kan. Tapi jawapan dia, saya dapat tiap-tiap tahun. Bukan saya, kita dapat tiap-tiap tahun. Saya tak tahu kamu belajar kat mana, di mana kamu belajar 2x kuasa 2 dapat 2x kuasa 2. Tapi sekolah mana weh? Yang kuasa 2 tu x je kah? 2 tu tak payah kuasa. Lupa. Okey. Cikgu saya ajar dia akan jadi 4x kuasa 2 darab x. Betul?
Lepas tu cikgu saya ajar, dia dapat 4x kuasa 3. Cikgu saya ajar lah. Cikgu Hang ajar macam mana? Sama lah. Okay, nasib baik sama. Aku ingatkan kalau generasi berubah macam matematik dia pun berubah. Mana tahu kan. Okay, ni macam saya cakap lah. Dia bukan isu kimia apa-apa. Dia isu matematik lah. Okay. So kita ada satu benda kat sini yang kita panggil 2x kuasa 2 adalah the entire 2x kuasa 2. So 2 tu pun kena kuasa 2. So dia akan jadi 4x kuasa 3. Kamu akan punca kuasa 3 bahagi 4 semua selesai. Kamu akan dapat x kamu 1.5074 darab 10 kuasa negatif 4. Correct? Unit? Mole per liter. Setuju? Molar solubility. Sayang, perkataan dia molar solubility. Remember molarity? Look at the formula yang saya letak. Bracket molar, betul? Okay. Setuju? Macam mana nak masuk exam? Yeah, okay. Can we try another one? Sebab yang ni tak boleh buat, so let me try another one. Okay. Similar thing, very similar thing. KSP given for let me, saya nak fikir something yang lain. Asyik AG je bila nak pandai. Punyalah nak bagi yang susah. Kita bagi yang senang je tak apa. SV given for MgCl2 is 5.33 times 10 to the power of negative 10. Calculate. Mg berapa plus? Apa dah? Dah? Okay. How do you start?
By the way, tadi saya memula soalan saya senang sangat. Saya tulis terus KSP, betul? Kalau dalam exam, biasanya kalau dalam ayat dia tak tulis KSP. Dia tulis sebagai solubility product. So, kamu patut tahu the moment kamu jumpa perkataan solubility product, dia adalah bermakna KSP. Okay? So, berdasarkan apa yang soalan bagi, according to the question, solubility product given for MgCl2 is this much. Bermakna KSP yang diberi adalah bersamaan dengan 5.33 darab 10 kuasa negatif 10. Setuju? Calculate the molar solubility. Biasanya saya akan ajar budak saya molar solubility tu X lah. Alright, molar solubility yang dia nak tu sebenarnya adalah X. Okay? So, the next thing yang kita akan buat adalah equation. You need the equation because you need to write the formula of your KSP. Soalan takkan pernah minta. Dia takkan minta forever. And product jadi isu. Mg adalah Mg. Mg adalah Mg. Mg is the Mg2 plus. Agree, class? It's a group 2 metal, therefore having your Mg2 plus aqueous over here, plus how many Cl minus? 2 Cl minus aqueous. Balance equation. Macam biasa, kita tak payah dan saya tak nak kamu buat pun bazir masa. You don't have the time. So dia akan dapat terus X, kamu akan dapat terus 2X. Baru tulis formula KSP, kamu pun contenglah. Mg2 plus, lepas tu kamu ada Cl minus kuasa 2. So kamu akan dapat X kuasa 1, 2X kuasa 2. Sayang. Sama dengan? Betul, kelas? With the solubility product given in the question, kamu akan dapat 5.33 darab 10 kuasa negatif 10. Betul? So, kamu akan dapat X kamu, saya tak payah bagi jawapan lah, 5 point something darab 10 kuasa negatif 4. Am I right? Dan saya nak tekankan kat sini satu benda, unit. Unit adalah mole per liter ataupun molar. Dan sayang, kenapa saya nak tekankan unit? Sebab kita nak belajar benda baru the next thing. Ada masalah dengan molar solubility? So, ada dua benda, dua keyword. Bukan dua benda. Kita dah belajar banyak benda. Apa tu solubility product, semua tu kita dah belajar. Okay? So, sayang itulah senang. Dua keyword. Keyword pertama, solubility product. Solubility product, KSP. Term kedua, alright, molar solubility. Molar solubility adalah concentration X yang kita nak cari tu. Nama pun molar. So unit adalah molar ataupun mole per liter. Setuju? Benda baru. Tak ada slide dah. Chisper. Tambah slide set. Oh, aku dah pergi discard. So semua benda yang ada tadi dah tak ada. Pada muka hampa aku tak boleh nak ulang. Cis. Laju sangat tekan. Pada kan, pandai tak apa, aja sikit-sikit je boleh buat Okay. So, tadi solubility product. That is my KSP. I have my molar solubility. Yang selalunya kita akan labelkan dia sebagai X di mana unit dia adalah molar ataupun mole per liter. Setuju? Next thing yang saya nak ajar. Solubility sahaja. Yang di mana unit dia adalah gram per liter. Okay. So, beza ya, tiga benda ni nampak sama. Betul? Nampak sama gila. Semua benda cerita pasal solubility. Sayang, the entire topic cerita pasal solubility. Apa lagi kita nak sembang? Solubility lah. So solubility product adalah hasil darab. Selesai yang tu yang paling jelas lah KSP. Molar solubility dengan solubility adalah dua benda yang berbeza. Satu yang paling berbeza sebab unit. Unit satu bermain dengan mole per liter, satu lagi bermain dengan gram per liter. Okay? Dan kalau kamu tanya saya, dia orang apa? Dia orang beza dari apa? Dia orang beza dari segi unit je. Satu adalah bahan terlarut kamu kira dari segi number of mole per berapa volume. Satu lagi adalah berapa gram per berapa liter.
Okay, satu dalam bentuk number of mole bahagi volume, satu lagi adalah dalam bentuk mass bahagi volume. Okay, so if you ask me, dua-dua adalah X tu. Dua-dua adalah X. Tapi hanya adalah molar solubility, sayangnya ni kena ingat betul-betul. Hanya molar solubility, okay, yang boleh masuk dalam KSP. Kenapa hanya molar solubility boleh masuk KSP? Remember formula KSP? Concentration kan, kawan-kawan tadi cakap dari awal. So, kalau concentration, boleh tak masuk gram per liter? Tak boleh. Dengan kata lain, X yang kamu dapat, X kecil yang kamu dapat daripada KSP ataupun X kecil yang kamu nak masuk ke dalam KSP mesti adalah molar solubility. Mesti dalam unit concentration. Betul? Tapi soalan takkan keluar macam tu lah kan? It never goes the way we want, right? And therefore we have one new thing that we call solubility. Apa jadi kalau soalan bagi solubility ataupun soalan minta solubility? Dia tak minta molar solubility. Macam mana nak tukar daripada molar solubility kepada solubility ataupun vice versa? Kita akan bermain dengan satu benda yang kita panggil molar mass. Okay? Kita akan bermain dengan satu benda yang kita panggil molar mass. Remember the unit of molar mass by the way? Gram per mole. Yeah. So, molar mass, unit dia adalah gram per mole. Betul? Matematik sikit lah. Kalau yang saya nak adalah molar solubility, saya jadikan molar solubility sebagai perkara rumus. Mole per liter adalah benda yang kita nak. Sebab yang tu yang boleh masuk dalam solubility product, yang tu yang kita akan dapat daripada solubility product. Betul? So, kita jadikan dia perkara rumus. So, kalau Miss Wong ada gram per liter, macam mana saya nak relate gram per liter dengan gram per mole supaya dia boleh hapus dan jadi mole per liter? Liter dah memang duduk bawah, betul? Okay, liter dah memang duduk bawah. Okay, selesai benda yang aku nak ada duduk kat bawah. So, apa yang kita kena buat? Kita kena cancel the gram. Betul? Tapi gram yang ni duduk atas. So, bila masa kita boleh cancel? Bila dia adalah? Okay, tak nampak. Matematik. Bila kamu darab, okay, kamu hanya darab dengan gram per mole, kamu tak dapat benda yang kamu nak, betul? So, macam mana nak dapat benda yang kamu nak adalah kamu kena darab dengan 1 per gram per mole, betul? Right? Dan sayang, matematik 1 per sebenarnya adalah bahagi, betul? Dia sebenarnya adalah bahagi. So, bila bahagi dia akan terbalik, right? So, bahagi mole per gram. Nampak? Okay? Nampak? Nampak dah? So, conclusion dia sikit. Kalau saya ada, okay, kalau kita sekarang adalah molar solubility, yang kita ada sekarang adalah molar solubility, okay, dan nak dapat molar solubility daripada solubility, kita kena bahagi dengan molar mass. Setuju? Okay? Conclusion, agree? Yang ni kena tahulah. Next. Kalau terbalik, okay, kalau terbalik, kita buat soalan teruslah. Nak ke? Kita buat conclusion terus. Kalau molar solubility kepada solubility dengan solubility kepada molar solubility. Saya bagi conclusion terus senang. Okay. Yang mana bahagi, yang mana darab rasa-rasa? Yang atas? Yang atas darab. So, katakan yang ni adalah darab molar mass, bermakna dia adalah darab gram per mole. Betul? Yang atas darab. So, yang atas adalah darab, yang bawah adalah bahagi. So, darab apa, bahagi apa? Darab molar mass atau bahagi molar mass garam tersebut. Darab molar mass, bahagi molar mass.
Nampak beza? Okay. So, soalan. So, kita belajar 3 term. Dan 3 ni cukup yang akan confuse. Yang last satu lagi tu jelas je common ion, yang tu memang lain lah ayat dia. Okay. So this one ada 3 benda. Yang kamu kena berhati-hati adalah solubility dengan molar solubility. Ataupun lagi tepat sayang, kadang-kadang kalau dia nak buat jahat, dia guna je perkataan solubility. Tapi kamu kena tengok unit. Yang saya nak ingatkan satu benda sahaja. Bila kamu tulis KSP, kamu akan perasan KSP kamu dalam bentuk concentration. Betul? So always remember, value yang boleh masuk KSP hanya adalah concentration. Boleh? Okay, so kita buat soalan sikit. Let's say I have calculate. Alah, warna merah pula dah. Calculate the solubility product. Product of Ag2CO3. If the solubility given is 0 point pula dah. 0 point pula dah is 1.375 gram. Oh sorry. Saya pun tak tahu jawapan lah. Aku congak je. Kita kira sama-sama. Kita tengok jadi apa. Alright, gram per liter. Baca dulu soalan. Soalan nak apa? Solubility product tu apa sayang? Soalan nak KSP, betul? So kita tahu soalan nak KSP. Soalan saya, kalau soalan nak KSP, X yang saya nak cari, boleh tak masuk terus solubility ni? Kenapa tak boleh? Sebab dia adalah gram per liter. Yang boleh masuk ke dalam KSP hanya adalah mole per liter. Betul? So kita kena buat apa? Kita kena buatlah dengan molar mass, bagi darah, apa fikir sendiri. Okay, dan saya nak ice table. Kita still kena ada ice table. Alright, and so on. Betul? Sebab kita nak tahu X adalah berapa. Okay, cuma sekarang soalan bukan macam tadi. Tadi kita cari X. Sekarang adalah kita ada X, kita nak cari K, ST. 2 minutes, try and we will see your answer correct or not. Molar mass punya table ada? Ya. Yeah. Molar mass punya table punya apa yang apa ya? Table carbonate, alright. Kenapa ramai sangat yang jadi sukarela mas? Kelas kamu, especially kelas kamu sangat ramai. Cuba buat, saya pun tak kira lagi, saya pun tak tahu. Tapi yang saya pasti kalau kena ada aktif, equation, baru kalau boleh kira ST. AG adalah berapa pas? AG 1 part, CO3. Itu betul yang equation di sekarang. Equation tak banyak, kita boleh nampak
Alright. So equation kita pakai itu dekat kamu kita anak kau. Okay, kau ada sih. Dekat ni soalan kau kalau pandai jadi apa? Tak, tadi mereka aku nampak ni. Tadi kan tak semua. Woi, sedekah ada. Ah, okey. Cepat. Kenapa main tak bawa macam macam kita ada? Saya tak bawa tu ni. Ah, itu apa ni? Alright, 1 more minute. Chapter ni senang. Satu je. Fungsi bagi betul. Dia takkan tanya benda lain sebab benda ni benda baru dalam silibus kamu. Dia takkan tanya soalan berapa-berapa. Okey, dia takkan tanya benda apa-apa. Bagi tahu. Tanya apa tanya? Dah. Sama ada. Oh, di tengah dia. Sama ada. Kalau ini orang dalam mana? Sama? Tak sama. Oh, okey. Sama. Sama. Ini tak sama. Dia tak lalu. Cakap aku. Sama. Wait, kalau kita apa? Ada. Oh. Hasana, molar solubility? Hasana, molar solubility? Tak boleh tembak Sorry Hasana? Tak dapat. Tak dapat? Tak dapat ke tak kira? Okay, can we? I think the very first thing before anything adalah kalau saya buat soalan ni, very first thing saya akan tulis equation. Sebab kita tahu soalan macam mana pun kita kena guna equation dia. So, starting off with your equation of your Ag2CO3, Ag2CO3 solid. Alright, we'll talk about that. Kenapa reversible reaction semua tu kan? Okay, setuju 2 Ag plus aqueous plus CO3 2 minus aqueous. Equations betul? Okay. Alright. Correct? Yep. KSP formula dulu. Okay, sebelum tu saya buat KSP formula, saya tahu saya ada Ag plus kuasa 2 CO3 2 minus. Betul. Next, kita sambung kat bawah tu, kita buat ice table bodoh-bodoh sikit. So ice table image final saya, ni tak ada 2x X. Betul? Setuju lah? Good.
And then kita masukkan KSP adalah benda yang saya nak cari. 2X kuasa 2, X. Right? So kamu dapat sekali lagi 4X kuasa 3. Aku tak puas hati sebab kawan ada manusia yang salah tu. Sebab tu soalan saya tak habis-habis 2X lagi lah. Okay? Dapat 4X kuasa 3 betul? Tapi isu dia adalah, boleh tak masukkan solubility tu dalam X? Alright? Sebab X kita mesti adalah molar solubility. Betul? So, kamu kena tukar solubility yang dia bagi. The solubility given in the question 1.375 times 10 to the power of negative 3 adalah gram per liter. Tak boleh guna terus. Kita kena cari molar mass. Molar mass saya perlu ajar kah? Table akan diberi. Satu je lah sayang. Tekan calculator betul-betul. Okay, saya tak ajar lah ya. Alright, we are coming to the end of the semester. Alright, can I have the molar solubility? Yang lain setuju? Setuju? Okay. So that is my molar solubility. Dalam gram per mole molar mass. Molar mass gram per mole kan? Okay, betul molar mass. Bukan molar solubility, sorry, molar mass. So dalam exam kadang-kadang isu dia adalah aku lupa nak bagi atau darab. Betul. Main dengan unit sayang. Main dengan unit. Kena main dengan unit, kamu kena tahu kalau yang saya nak adalah molar solubility, dalam exam jangan teka. Kamu salah satu tambah-tambah sekarang objektif. Hang salah satu nombor, hang salah satu teks, jawapan dia salah. Because dalam objektif, isu dia adalah betul atau salah. Dia tak ada makan tengah-tengah. Betul? Aku apa kisah hang dapat sampai mana? Aku kisah jawapan akhir hang betul atau salah. Right? So you need to get this right. So jangan teka. Kita tahu molar solubility yang kita nak adalah mole per liter. Sebab tu saya ajar dari awal tadi, saya tanya unit. So sekarang yang saya ada, yang kita ada sekarang adalah solubility. So kamu boleh teka sayang. Bukan teka, kamu boleh work it out. Yang ni adalah gram per liter. Betul? So aku nak cancel off the gram. So aku tak boleh darab. Sebab kalau darab, gram duduk atas juga. Betul? Kan, kalau saya darab, katakanlah kalau matematik, kalau saya darab dengan gram per mole, tak boleh, tak lepas, betul? So kalau darab tak lepas, saya tulis bahagi lah. Nampak? Saya tak nak kamu hafal pun, sebab tu saya ajar guna unit. Banyak lagi benda yang nak hafal pun. Mula dengan darab, kalau kamu perasan darab tu tak lepas. Darab gram per mole tak lepas, tak boleh nak potong. Tak darab lah sayang, bahagi lah. Betul? Terus kamu akan jadi bahagi. So bila bahagi, kamu akan nampak, bila bahagi dengan molar mass, dia akan jadi terbalik. Mole per gram. Betul? Bahagi kan? Unit akan terbalik, right? Dapat gram per mole. So molar solubility kat sini akan jadi your solubility 1.375 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan 275.8. Betul? Dan yang kamu dapat sekarang adalah X yang kamu boleh masukkan. Dapat berapa? Bla 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 bla, aku tak dengar apa pun, darab 10 kuasa negatif 6. Yang lain? Asana setuju? Janatun? Halo? Ya, Madam. Dapat? Okay. Dan kenapa tadi kat KSP saya buat yang ni terus? Saya gabungkan terus sebab saya nak tunjuk kat kamu lagi senang ganti sekali X. Jangan ganti X masuk kat sini. Jenuh nak tekan berapa kali 10 kuasa negatif 6 tu. Hang selesaikan dulu X tu. Kenapa boleh selesai? Sebab soalan KSP dia satu benda yang best. Dia tak ada unknown lebih-lebih. Unknown dia satu je. Unknown dia X dia. Hang perasan? Kita tak ada unknown Y, tak ada benda pelik-pelik, tak ada banyak unknown. Unknown dia satu X. So nak senang dalam matematik, hang tak payah ganti dalam ni weh. Jenuh. Hang selesaikan sampai ke 4X kuasa 3. Dan kamu masukkan kat sini 4, masuk sekali je lah. Darab 10 kuasa negatif 6, yang ni kuasa 3 sekali ya. Lepas tu darab 4. Jawapan lah. Nampak? Okay. Sama juga macam KA, KB, KC, KP, KSP tak ada unit. KSP kat jawapan akhir tak ada unit. Okay. Saya nampak 7 poin lebih, betul? So saya salah tengok. Saya tak kira. Saya perlu kira kah? Sorry. Kira-kira sikit lah, takut. Tak percaya kat Ambo. Boleh. Okay. 4.96.
times 10 to the power negative 16. Okay. Alright, saya nak check lah. Saya nak make sure kamu betul. Saya nak make sure kamu tekan calculator betul. Okay. Belakang setuju? Acap betul? Saya tak ingat siapa Acap. Saya ingat Acap, saya ingat Janatul. Hasanah, siapa lagi seorang tadi saya nampak? Nadira, Nurin. Okey kah? Dia kalau diam-diam sungguh tak dapat nyampak aku. Alright. Can we have another question before we move on the 5 question? Sebab soalan tutor ada 5 je weh. Alright, common ayam saya akan guna soalan tutor terus. Jadi kita buat sikit lah. Alright, one more question before we move on your tutorial question. Oh, jumpa dah benda baru sikit. Asyik benda yang sama je bila lah apa nak pandai. Kita buat two, sorry. Senang je. Ini ada physical fit. Saya bila kamu kecil, itu kamu tak ambil itu lagi. Soalan tutur semua dah ada jawapan kan? Saya dengar kata soalan bokok ada jawapan tu. Benda kuasa. Betul? Betul aku tak lagi. Tadi kau. Okay. Saya nak sekali. Tidak soalan dia tu semua. Yang apa? Dia macam ni lah. It don't really care whether you have the answer or not. If you have the answer and you learn from the answer, then it's good. But if you have the answer and you only copy and making yourself feel good, that is not good. Alright? Kalau hang rasa hebat sangat hang jawapan, hang cari jawapan PhD, aku nak dua. Ya, aku ni siapa? Cakap dengan kawan-kawan hamba, kalau ada jawapan skema tu, tak payahlah aku minta kat hamba jawapan skema tu, hantar jawapan skema tu tanya kat cikgu. Kenapa jawapan dia macam ni? Itu nama bodoh. Betul? Awak lah tak bijak sangat.
Soalan $4.59. Tengok mana apa. Saya tak tahu, saya tak kira apa lagi. Okay, dah? Lee, done? Darat 10 kuasa? Jawapan dapat darat 10 kuasa? Negatif 2. Dapat belum? Cuba. 1 more minute. Yang lain tak dapat dah. Sayang, satu soalan ada 3 minit Jaya. Soalan ni bukan soalan susah lagi ni. Soalan macam ni lah boleh keluar kalau nak keluar. Kalau soalan yang awal tadi kita buat dia bagi S, kira dapat terus tu tak lah. Okay, sebab tu saya ajar solubility. Okay. Dapat terus tu tak lah, soalan macam ni boleh. Okay. Dan soalan ni set 3 minit boleh? By the way, 3 minit dalam exam kamu adalah termasuk hang nak pergi toilet, hang nak sembang dengan kawan, hang nak tiba-tiba terlupa, hang nak fikir, hang nak tulis nama, hang nak pergi toilet, hang nak apa lagi, hang nak bernafas, hang nak selap. Semua tu adalah termasuk dalam 3 minit tersebut. And every second counts. Okay? So tak payahlah jadi manusia yang akan pergi kat dewan exam lambat, tertidur, terlena, terlepas, time tu lah hang nak sakit perut, nyampah aku dengan alasan macam tu. Okay? Boleh? I mean, that is not the right time untuk sakit perut. Sakit perut hang pakai pampers pagi-pagi. Aku nyampah bila budak masuk dewan exam lambat, betul sakit perut lah misong. Cuba cakap kalau tadi Iron Man lalu saya tangkap gambar dengan dia. Alasan sakit perut tu aku guna dari tadika lagi weh. Kelas. Okay. At this moment, after a few questions, after 1 hour, okay, I introduced 3 terms. And I hope you realize the difference between the 3 terms. The first one is the solubility product. Okay, and if you look at the question will never give you the symbol. It never does. So you need to know the difference between the solubility product and the solubility. And bila soalan kata solubility, okay, especially solubility, I want you to do one little thing. Whenever the question says solubility, ladies and gentlemen, check the unit. So that you know it's a solubility or it's a molar solubility. Okay? Baca unit tersebut. So right now, question giving you the KSP as always. So we have the KSP given 7.895 times 10 to the power of negative 12. You have the solubility looking for. Kita nak cari solubility sama dengan berapa dalam gram per liter. Macam biasa dapat soalan equation. Betul? Alright. So PB, BR2, solid. Tulis dengan laju je, tak ada masalah. Laju tapi betul. PB2 plus, light. Alright. So PB is always a 2 plus. Plus your BR minus. Dan kita tahu kat situ tak balance lagi. Macam mana nak bagi balance? 2. Dari awal SEM hari tu bila kita belajar pasal titration, if you remember. Alright, kita belajar pasal zinc react dengan hydrochloric acid dalam kelas dengan saya. Benda pertama kita jumpa equation, 2 benda je saya minta. Pasal balance. Dan saya ulang benda yang sama for the past 4 months.
And I am still asking for the same thing. Balance equation dengan fasa. Alright, kamu pergi toilet tengah berak pun kamu kena tahu benda ni. Geram sangat sakit perut tadi. Okay, saya cukup menyampau budak. That. Senang? So saya tak nak siapa-siapa buat ice table panjang-panjang apa-apa semua tak payah. Okay, jimat masa. You don't have time, so kita nak jimat masa tu. So KSP formula, PB, alright, pakcik ni BR minus kuasa 2. So kamu akan dapat X, kamu akan dapat 2X kuasa 2. Pandai dah? Okay, akhirnya dunia ni. It happens every year, so I don't want it to happen again. So 7.895 darab 10 kuasa negatif 12. Selesai. Kamu akan dapat X. Dan X yang kamu dapat kat sini adalah sorry 1.2544 darab 10 kuasa negatif 4. Adakah ni jawapan akhir? Why? Yang ni adalah mole per liter. Thank you. Right? Apa yang saya nak cuba tunjuk kat sini dalam 2-3 soalan yang akhir-akhir ni, satu benda je sayang, concentration. Kita yang tulis formula tu, kita tahu dia concentration, betul? Alright, you should know apa-apa yang kamu nak masuk ke dalam KSP ataupun apa-apa yang keluar daripada KSP mesti adalah concentration. Dan soalan sekarang nak gram per liter. So kita akan cari molar mass macam biasa. Molar mass untuk siapa? Untuk garam yang kita tengah sembang. Alright, kita tak ada siapa. Weh, soalan aku ada satu je compound. Mana nak cari molar mass siapa lagi? Molar mass dia lah. Okay, tekanlah kalkulator molar mass yang betul-betul. Molar mass yang saya dapat 367.0. Betul? Setuju? Ada yang salah bagi tahu. Saya pun tekan on the spot je. Okay, so that is the molar mass done. Isu dia. Darab atau bahagi? Tak. Seperti yang saya cakap, kalau tak dapat, kalau tak ingat, buat macam ni. Yang saya nak, yang kamu nak letak kat tepi. Yang kamu nak tu sama dengan saya ada mole per liter. Betul? Mole per liter. So kamu fikirlah, saya biasa akan letak darab dulu. Kalau darab lepas, saya darab lah. Kalau darab tak lepas, bahagi. Saya tak tahu kamu, saya cukup malas nak hafal. Saya tak pandai nak hafal. Pandai hafal jadi doktor dah. Alright, saya cukup tak suka hafal. So inilah cara yang saya akan buat masa saya student. Apa yang saya nak, saya letak kat tepi. Apa yang saya ada, saya akan compare dengan darab. Kalau darab tak boleh cancel off, terus kita tahu dia bahagi. So sekarang darab boleh cancel off. Mole satu dapat gram per liter. Bermakna saya akan ambil 1.2544 darab 10 kuasa negatif 4. Kita akan darab dengan molar mass 367. And you will have your answer in gram per liter. Agree? So 3 benda. Alright, 3 perkataan basically. And be very careful with that. Okay, senang. Soalan chapter 7 akan keluar 4 atau 5 soalan kalau tak silap saya lah. Dan obviously, buffer salah satu lah. Saya rasa. Buffer keluar almost every year. Okay, antara soalan favourite. Alright, tadi Puan Rosna ajar pun panjang kan? Banyak benda kan? So dia antara yang dia akan keluar lah, saya rasa. Okay, so weak acid, weak base pun kena tengok. Alright, weak acid, weak base. Dia akan suka keluar weak acid, weak base berbanding strong acid, strong base. Strong acid, strong base senang sangat. Betul? So dia akan suka keluar weak acid, weak base sebab dia melibatkan ice table, dia melibatkan Ka, Kb, betul? Alright, aku tak adalah nak bagi makan tu free kat hang. Macam tu lah cerita dia. So hang buat dah kerja sikit. And solubility product. Okay? So, next. Ada isu yang ni? Tak ada? Kalau tak ada, kita boleh buat soalan tutur dengan cepat. So, this one tak ada apa sangat equation. Kita just go through sikit saja sebab kamu pun tak ada jawapan. Aku malas nak bincang sebab itulah. Okay, saya bincang pun bagi cukup syarat je. Nak bincang ke tak nak bincang ni? Alright, ampun semua dah ada jawapan dah, aku tahu dah. Sebab tu saya tak suka guna jawapan soalan tutur sama dengan orang lain. Baru budak saya tak kena usaha sikit. Baru dia tak boleh malas dan saya boleh marah. Bocor sampai tak tahulah bocor ke mana. This one yang saya nak bincang, yang pertama tu tak payah nak bincang kot. Sorry, yang pertama tu saya nak bincang, sorry.
copper. Antara yang saya nak bincang adalah yang first, copper. Do you know that copper boleh jadi copper 1 plus, copper 2 plus? Right? So yang ni kena hati-hati. Copper yang kita selalu jumpa adalah copper 2 plus. So untuk soalan ni, saya pun salah tulis tadi. Cu Br, that means bila dia pecah, Br is always a minus. We know that, right? So Cu akan jadi minus kat sini. Plus kat sini. Dia akan jadi plus 1 kat sini. Sebab dia partner dengan Br minus 1. Lainlah kalau soalan bagi. Dia bagi Cu Br2 katakan. Dan dia akan nampak lain dia. Dia akan dapat Cu2 plus. Nampak? Okay, antara yang saya nak bincang lah kat sini. So, bila dia berubah satu charge, the entire KSP akan berubah sebab dia daripada X akan jadi 2X kuasa 2. Nampak? Okay, so kena hati-hati kat situ. Tengok betul-betul. Dan selalunya kita akan ada orang yang kita boleh identify. Ada dua side, positif dengan negatif. Betul? Dan saya nak suruh kamu hafaz semua orang punya ion mungkin agak susah. Mungkin agak berat. Okay? Identify salah seorang pun dah cukup. Contoh, zinc oxalate. C2O4, apa benda lah manusia tu. Betul? Tapi kita tahu zinc adalah 2+. Betul? Cari kat tempat yang kamu tahu kamu akan potong. AgCrO4, aku tak tahu CrO4 tu apa tapi aku tahu Ag tu positif. Right? Betul? Same thing. MnPO4, okay. MnPO4 ni tengok bracket dia kamu dapat. Mn bawa naik 3, 2 bawa naik. So Mn adalah 2+, PO4 adalah 3-. Dalam satu garam, dalam satu compound garam, dia akan ada cation anion. Dan mungkin akan ada masa yang kamu tak confident dua-dua charge dia apa. Tapi mesti ada salah seorang yang hang kenal kan? Mula dengan salah seorang yang hang kenal tu. Alright, if I know right now zinc is a 2+, I will start with zinc 2+. Kalau zinc adalah 2 positif dan kumpulannya sekarang hanya pegang 1. 1 je. Bermakna dia pun adalah 2 negatif. Nampak? Betul? Your problem. Right? Okay, your problem. Same thing. Kat sini saya ada Ag. Saya potong Ag, saya tahu Ag adalah positif. Kat sini Ag ada 2. Sebab CrO4 adalah 2-. Nampak? So kita tahu kat sini Ag 2 CrO4. Bila pecah, dia akan jadi 2 Ag plus tambah CrO4 2-. Kamu kena belajar untuk pecahkan equation kamu. Kamu kena belajar untuk pecahkan equation kamu bergantung pada apa yang kamu kenal. Okay? Ada isu? Soalan senang tapi equation salah, bye-bye. Soalan tak pernah susah. So over here same thing, Mn3. PO4 bracket 2. So bawa naik So bila bawa naik, kamu akan perasan Mn kamu adalah Mn 2+. 2 bawa naik, betul? Lepas tu PO4 adalah 3-. Nampak? Okay? Sayang, okay ke? Alright? Hati-hatilah kat sini. KSP tulis ni dia lah sayang. Alright, produk. Kuasa 3, kuasa 2, hang tulis apa pun. Okay? Alright. Perlu bincang? Sama dengan soalan yang kita buat tadi? Tak ya? Saya nak bincang ni je. Calcium sulfate. Calcium sulfate. CaSO4. Betul? So, bila pecah jadi? Dengan? Ya. Okay. Jawapan seperti apa yang kamu dah salin daripada kawan kamu. Okay. Yang ni. Alright. Ini kita nak tengok sikit. Calculate the concentration ions in the following saturated solution. Apa maksud soalan-soalan ni? Apa maksud value-value yang dia bagi ni? Apa dia? Solubility. Lagi? Okay. Calculate the concentration of ion in the following saturated solution. Dia nak I minus in AgI solution with Ag plus adalah sama dengan banyak ni. So sekarang apa maksud dia? Saya bermain dengan AgI solid. Saya akan pecahkan dia. Oh,
arrow saya. Saya akan pecahkan dia. Dapat Ag plus aqueous. Dapat I minus aqueous. Betul? Okay, so KSP dia dah bagi. KSP given 8.3 darab 10 kuasa negatif 17. Okay? Apa yang menyebabkan soalan kita berbeza hari ni? Final ni, solid tak adalah. Final ni sekarang, I minus yang kita nak cari. Calculate the concentration of the ion in the following saturated solution. I minus in the AgI solution with Ag plus sama dengan banyak ni. 9.1 times 10 to the power of negative 9. Nampak? So sekarang, the X dia dah bagi, dia tak sama. Okay, dia tak sama. Dia tak semestinya larut sama rata or whatsoever lah. Okay, so sekarang concentration untuk Ag dah ada. What would be the ion I minus concentration? So kita akan guna formula yang sama. Okay, kita akan guna formula yang sama untuk KSP. KSP akan sama dengan Ag plus. Darab dengan I minus. Tetapi hari ni kita tak guna X dah. Sebab saya dah ada value tu. Nampak? So kamu masukkan KSP 8.3 darab 10 kuasa negatif 17. Pacik ni dah jadi 9.1 darab 10 kuasa negatif 9. Dan kita cari concentration I minus. Nampak? Okay, tu je beza dia. Alright, so jawapan akhir kamu akan dapat kat sini adalah concentration I minus dengan syarat satu je. Ion orang lain kita dah ada. Dia tak jadi unknown X. Okay, ion orang lain kita dah ada, dia tak jadi unknown X. Nampak? Okay, senang. Easy. Okay, yang ni pun sama. Calculate the concentration of Al3+. Kita nak cari Al3+. Saya nak cari Al3+ kat sini. In AlO3 solution with OH dah bagi. KSP AlOH3 dah ada. So soalan dia, isu paling besar equation lah. Aluminium hydroxide. Dapat apa? AlO3 OH3. Saya dengar dah Al3+, betul? Kamu dapat Al3+. Yes, OH. Tiga. Sebab Al adalah 3+. Nampak? Okay. I don't know how I can show you the importance of your balance equation. How else you want me to show you? Okay, that is the importance of it. Sebab sekarang yang ni dah ada. KSP, yang ni tak ada. Concentration aluminium yang saya nak cari. Concentration oksigen dah ada. Betul? Okay, ni concentration dia. OH. KSP sama dengan aluminium 3+ kuasa 1. OH minus kuasa. Nampak? KSP dah ada saya. Masukkan matematik je. 2.90 darab 10 kuasa 99. Aluminium yang aku nak cari. Tinggal lah. Alright, OH minus is your 2.9 times 10 to the power of negative 9 kuasa 3. Sorry. KSP is 1.8. Thank you. KSP adalah 1.8 times 10 to the power of negative 33. Kecil gila. Tak larut langsung. Betul? Sayang, boleh kuasa 3? Kau ke nak tekan kuasa 3 kat kalkulator? Apa dia bukan boleh harap? Alright, saya tak bagi jawapan akhir because I know you have it. Alright, ni bukan soalan yang saya nak bincang. Benda yang saya nak bincang saya bagi dalam hati. Bawa hampa pulun tekan kalkulator sikit. Kalau tengok sekarang saya bincang soalan tu semua diam. Kami tahu jawapan habis semua. Boring lah. Okay. Yang ni saya nak bincang soalan common ion dulu. Sebab ni konsep sama. Q tu konsep dia lain. Kita bincang yang ni dulu. Okay. Kita nak masuk benda last. Okay, bukanlah benda last sangat-sangat. Okay. Dia bukan benda yang pelik. Dia bukan benda yang lain daripada matematik. Dia cuma ice table dia kena panjang sikit. Panjang balik. Ice table dia kena panjang balik. Dan saya nak tanya satu benda je. Kalau saya ada garam. Okay. Saya nak larut garam dalam air kosong. Pure water. Okay.
dan saya ada garam, saya nak larut dalam beaker yang ada garam jenis lain. Katakan saya dah ada dalam ni adalah larutan KCl. Okay? So saya ada dua beaker. Satu adalah air kosong, satu adalah larutan garam KCl. Dan saya nak larutkan NaCl dalam beaker dua-dua ni. Soalan saya satu je. Yang mana lagi senang nak larut? Kamu ada beaker air kosong, kamu ada beaker KCl. KCl. Okay. Kalau macam tu, saya guna soalan lain sikit. Saya ada gula. Saya ada beaker air kosong. Saya ada beaker air gula. Dah. Okay. Betul? Kenapa air kosong lagi senang nak larut? Sebab air gula dah ada gula. Betul? So kuantiti air dalam tu dah berkurang, betul? Dia dah start nak pekat. So sikit lah gula yang saya boleh masukkan. And that is what we call common ion effect. Ayat yang kawan kamu cakap tadi. So the next thing that we want to discuss adalah common ion effect. Common ion yang sama jenis. So kalau dalam larutan beaker saya ada ion, saya baru nak start cakap tak pegang kalkulator 10 minit saya. Ngantuk dah. Susah aku nak mengajar macam ni. Aku kena buat TikTok kot kat depan ni nanti bawah tak ngantuk. Aku kena tengok TikTok 3 jam tak ngantuk. Aku cakap 10 minit je. Sister pengajar. Faham ya? Common ion. Okay, apa maksud common ion? Ion yang sama. Dia logik. Untuk saya dia logik. Air kosong, air gula. Dan aku nak sambung larutkan air gula. Okay? So gula, satu sudu gula nak masuk dalam air kosong dengan air yang dah ada gula. Siapa lagi cepat larut? Air kosong lah, betul. Sebab tak ada siapa nak lawan dengan dia. Alright, dia pure lagi. Dia tulis lagi. Pacik dalam ni dah ada gula. Dia lagi susah nak larut. Kamu kena kacau lagi lama, betul? Common ion effect. Dengan kata lain, kalau saya ada common ion, kalau saya ada ion yang sama jenis, duduk dalam beaker tu, solubility saya akan decrease. Setuju? Okay? Balik kepada garam tadi. Saya ada NaCl dengan air kosong, saya ada NaCl dengan KCl. Ada common ion? Siapa common ion tu? And what I want to show you over here, bila saya kata common ion, dia tak semestinya common untuk semua. Dia tak semesti macam gula tadi. Gula dalam air gula, tak wajib. Dia boleh adalah garam NaCl dengan garam KCl. Ada common ion? Betul. Common ion tu akan menyebabkan larutan dia kurang, solubility dia kurang. Boleh? So tengok betul-betul. Soalan saya, senang je, kita buat A dulu. A, pure water. Okay. Kalau soalan kata adalah pure water, bermakna beaker saya, air kosong je ni. Air kosong, H2O, tak ada apa. Dalam tu, saya ada PB lead bromide. Okay. Saya dalam air kosong ni kita larutkan PbBr2. Okay. Oh, Br2 pula. Boleh lah. Okay. Soalan next. 8.9 darab 10 kuasa negatif 6 adalah KSP. 8.9 darab 10 kuasa negatif 6. Betul? Soalan senang gila weh. Soalan tak tanya apa. Sebab soalan dia dah cukup panjang. Dia akan tanya molar solubility je. So molar solubility adalah X yang kita boleh dapat terus. Betul? Okay, setuju So kita tulis balik equation dia. So equation kamu adalah PB, Br2, solid. Kamu pecahkan dia. Sayang. Ion produk dia. Dia minus aqueous. Dah. So masuk exam, letak gambar pasport Miss Wong kat depan meja tu. Baru ingat. Tahu? Ataupun kat projector tu tak payah letak subjek, masa semua tu letak gambar Miss Wong. Jelengan mata Miss Wong. Aku geram tu yang bagi. Tak tanya dah. Dah.
Okay, pure water. Senang je. Pure water means kita kira dengan biasa. Semua yang kita belajar tadi adalah pure water. Okay, habis cerita. Itu je ayat saya. Semua yang kita belajar tadi adalah pure water. Bermakna KSP saya hari ini adalah concentration P B2 plus, concentration Br minus kuasa 2. So, sekarang ice table saya untuk A ya. Kita buat untuk A. Saya nak buat ice table yang sama je. Ice table saya solid tak ada. Kat sini X kosong-kosong kan. So, the X. Betul? 2X. Right? Okay. Setuju ah? Alright, balas. Kita masukkan pacik ni X. Pacik ni 2X kuasa 2. So, kamu dapat 4X kuasa 3. KSP dah ada. Which is 8.9 times 10 to the power of negative 6. Kamu dapatlah X kamu. Betul? Yang kamu dah kira kan? Aku menyampau pula. Tengok apa tak kira, kita buat soalan lain. I is cheese. Kita tak nak guna PBS. So, kita guna I is menyampau bila Han tengok Han tak menyerah. Tak puas hati tu. Let's see. Okay, kita still guna BR tapi kita guna AG BR tu. The solubility product. AG BR mana boleh BR tu? Oh shit. Nak zinc. Untuk zinc. Okay lah, zinc sulfate. Zinc sulfate. Senang sangat, boleh lah. The solubility product of ZnSO4 is buat dulu untuk yang pure water. Saya nak tahu molar solubility in pure water. Saya nak yang pure water dulu. Senang je kan? Sebab kuasa satu je. So dapat X dah kan? Okay. Saya letak di tepi-tepi. Mungkin kecil sikit. Tapi saya nak kamu nampak beza ice table tu. Okay? So, very quickly saya nak buat untuk A. A kamu akan dapat. Saya letak di issue. Saya buat untuk A dulu. Pure water saya adalah ZnSO4 solid. Pecahkan, kamu dapat Zn2 plus aqueous.
kamu akan dapat SO4 2 minus aqueous. So X kamu akan jadi X. Betul? So KSP kamu pun tak ada isu apa. KSP kamu akan jadi concentration ZN2 plus. Pacit ni akan jadi SO4 2 minus. Kamu masukkan KSP 9.175 times 10 to the power of negative 12 equals to X darab X. Betul? Dapatlah X kamu. Simpanlah X tu, tak ada apa. Okay. Saya nak buat di sebelah. Sebab saya nak kamu nampak beza ice table tu. So, apa yang akan berlaku di B adalah the ice table will be different sebab kehadiran common ion. Okay? Benda pertama bila kamu ada soalan macam ni, saya nak kamu identify common ion dia siapa. So, saya ada 0.08 molar ZnNO3 2. Siapa common ion ZnNO3 dengan ZnSO4? Zn, betul? So, common ion kita hari ni adalah Zn. Highlight Zn tu. Kenapa saya kata highlight Zn? Sebab Zn kamu yang akan ada initial. Kita tulis balik ice table dia. Dan tengok ice table saya masih adalah ice table untuk ZnSO4. Solid. Alright, ice table saya masih adalah untuk orang yang sama. Equation yang sama. Tengok tu. Alright, sebab budak akan selalu confused. Dia akan buat ice table untuk orang lain. Padahal orang lain tu bukan garam kita yang tak larut pun. Orang lain tu adalah common ion kita. Alright, larutan yang kita dah ada. So ice table adalah orang yang sama. Beza kat sini je sayang. Kita akan mula balik dengan initial. Okay, kita akan mula balik dengan initial. Initial Zn dah ada. Kenapa initial Zn dah ada 0.08? Common ion. Betul? Right? SO4 tu mana kosong. Tapi kat sini akan tambah X. Kat sini akan tambah X. So hujung ni akan jadi X. Hujung ni akan jadi 0.08 tambah X. Yang ni tak adalah. Betul? Nampak beza? So your KSP akan beza kat situ. Your KSP akan sama dengan concentration Zn2 plus. Kat sini concentration SO4 2 minus. Your KSP masukkan 9.175 times 10 to the power of negative 12. Sama dengan 0.08 tambah X darab dengan X. Okey, nak selesaikan macam mana? Assume. Kenapa boleh assume? Sebab ada siapa kecil? Tak payah buat, jangan buat quadratic. Dalam example jangan buat quadratic. Kita assume. Kenapa kita assume? Yes. KSP dia kecil. Perasan tak KSP yang saya bagi selalu adalah 10 kuasa negatif belah-belah. Sebab saya bagi tahu garam yang kita bincang ni garam semua sepala larut. Betul? Okay. So bila dia adalah garam sepala larut, dia akan jadi solubility product dia tak banyak lah. Bila dia tak banyak, dia dalam keadaan negatif lah. Negatif belah. So bila dia adalah negatif belas like this, negatif 5 dan ke atas dan ke bawah, negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya, dia kita assume kecil. Dan disebabkan sekarang kamu adalah objektif. So saya tak ajarlah ayat-ayat panjang-panjang tu. Sayang, bila 10 kuasa negatif 5 dan lebih kecil, negatif 6, negatif 7, negatif 8 tu, terus yang ada common ion tu, kita boleh drop the X. Kita boleh ignore the X. Darab 10 kuasa negatif 12, kita boleh jadikan terus 0.08 darab X. Nampak? Okey, saya tak ajar dah tulis panjang tu. Nak ke ayat panjang tu? Bukan nak tulis bunga nanti. Tak payah. Yang ada common ion, we drop the X, kita jadikan initial tu sebagai value. Dan tak payah bawa quadratic. Betul? Dan kamu akan dapat terus X kamu sama dengan berapa. Okey, soalan saya. X antara soalan A dengan B, X mana yang lagi tinggi? Kira dulu. X mana yang lebih tinggi? A kamu dapat 3.02 darab 10 kuasa negatif 6, betul? B kamu? Darab 10 kuasa? Yes. Alright. Kamu akan dapat kat sini adalah 1.146
9 times 10 to the power of negative 10. Betul? Kenapa dia lagi susah? Kenapa ion dia, kenapa molar solubility dia lagi rendah? Sebab dia ada common ion effect. Gula kamu lagi susah nak larut dalam air gula. Betul? So sekarang your zinc sulfate lagi susah nak larut dalam zinc nitrate berbanding dengan air kosong sebab kehadiran zinc common ion. So yang saya nak kamu tengok adalah ini sahaja, your ice table. Pertama, ice table adalah terhadap equation yang sama, betul? Tetapi hujung dia akan berbeza. Dia takkan jadi X dah sebab dia ada kehadiran common ion. So common ion ni kita akan ambil. Dan yang paling penting, jangan buat quadratic. Bazir masa, kita tahulah matematik hang macam mana weh. Hang nak buat X kuasa 2, darab-darab, buka-buka pecahan, tak payah. So apa yang kita buat? Bila KSP very small, we will assume 0.08 plus X equals to 0.08. Sebab X tu kecil gila. Betul? Right? X tu kecil gila. So kita assume dia tak ada. Alright? So kita akan dapat X tu. Dan yang paling penting, ni pilihan jawapan ABC yang kamu boleh disqualify. Okay? Sayang, bila ada common ion, X yang kamu kira mesti jauh lebih kecil. Kalau X yang kamu kira kat common ion tiba-tiba jadi lebih besar, sayang kira balik kalkulator hang. Salah dah tu. Alright, bila ada common ion, setuju tadi kita cakap kalau ada common ion solubility decrease. So X kamu mesti jauh lebih kecil. Nampak? Saya nak X untuk soalan C. Biar dia kira dulu, Senang ke KSP? Boleh buat? Kena boleh beza solubility produk, kena boleh beza solubility dengan molar solubility. Yang tu yang penting. Dan itulah tempat yang kamu akan buat salah nanti. Soalan C saya nak jawapan daripada Nurin. Oh lah, menulis sikit kalau bincang dengan tutor tadi. Penuh ni. Sampai tutup tak? Tak tengok dia macam apa banyak tadi. Okey, sementara ini yang nak okey kah? Okey, kau faham dah nak buat macam mana? Dia senang je tau. Kamu faham benda tu dan dia senang je. Jangan hafal. Kita tak pernah ada soalan yang sama. Okey, jangan hafal. Dan lepas soalan ni kita akan masuk benda yang last dan sangat senang. Sangat senang. Sangat ni senang. Kira-kira. Can we? Can we? Alright. Can I have the X, Nurin? I thought, oh you are there. Oh tak jadilah. Can I have the answer, Acap? 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 Can I
Kenapa hang masuk juga? Seriously? Alright, X. Hasana, Acap. Sekejap ni tengah kira sekejap. Oh, tengah kira. Semua dah siap weh? Hang kena Ah. main balik college weh. Bila hang nak main balik? Esok saya balik. Oh, esok hang balik. Okay, kita tunggu Acap balik esok. So, saya kena quarantine ke dia? Macam kena kan? Okay. Dan minta maaf sebelum exam je lah. Tu pun kalau aku nak maafkan. Oh, aku maafkan weh. Aku dah. Saya halalkan semua benda yang saya bagi. Alright, semua yang saya ajar. Ya sayang. Tak tahu betul ke tak? Tak 4.5875 kali 10 negatif 11. Darat 10 kuasa negatif 11. Ha. Okay. Saya tak dengar depan-depan tu lebih kurang lah bla bla bla. Darat 10 kuasa negatif 11. Okay. Dan untuk saya macam ni lah. Bila dia soalan objektif, the worst thing for me, jawapan objektif adalah aku ada 4 jawapan yang aku boleh pilih. Itu isu paling besar lah. Betul. Dan logik dia kat jawapan tu adalah saya nak ajar kamu cara objektif sikit. Saya nak tunjuk conclusion. First, saya tunjuk conclusion banyak. Okay, saya banyak tunjuk conclusion dah. Second, sayang, saya ajar konsep direct terus. Bila dia ada common ion, solubility dia kena turun. Hang kena fikir yang tu je. Gula dalam air kosong, gula dalam air gula. Betul? So, solubility gula. Jumlah gula yang kamu boleh masuk dalam air kosong dengan jumlah gula yang kamu boleh masuk dalam air gula mesti lain. Dan solubility untuk air gula mesti akan kurang. So bila kamu tengok, dia original hanya 10 kuasa negatif 6 sayang. Original saya boleh larut 10 kuasa negatif 6. Tapi bila saya ada common ion, solubility dia jadi 10 kuasa negatif 10, 10 kuasa negatif 11. Betul? Nampak beza? Dan kawan kamu tanya tadi, kalau tak buat assumption, kena buat quadratic. First and foremost, KSP yang diberi selalunya memang adalah kecil. Alright, KSP yang diberi selalu memang adalah kecil. So, 90% of the times kita memang buat assumption terus. Okay, kita akan buat assumption terus. Dan touch wood, yang saya rasa taklah. Touch wood kalau dia keluar kecil. Dia keluar KSP hanya 10 kuasa negatif 3, katakanlah. Alright. Kita still akan buat assumption untuk jimat masa. Okay. Melainkan, ni memang hampa baca doa tak, hampa solat tak, hampa memang masuk exam orang tak. Orang kata, no one is blessing you. Pilihan jawapan A, B, C, D kamu beza kecil gila. Kira jawapan dia semua lebih kurang sama. Faham tak maksud saya? Dia bermain dengan pilihan jawapan dia sangat sikit beza dia. Dan yang tu hang kena buat quadratic lah. Tapi saya harap benda tu kita tak pernah lagi jumpa soalan yang teruk macam tu lah. Sebab tu saya cakap kalau soalan tu keluar hampa memang tak bernasib baik sungguh. Kita tak nak cakap lah. Okay. Dan untuk jimat masa, saya rasa kita akan buat assumption. Sebab beza jawapan assumption dengan quadratic tak banyak. Dia akan beza tapi dia takkan beza banyak. Sebab tu saya cakap kalau pilihan jawapan A, B, C, D hang rapat gila tak gaban beza sikit tu hang kena buat proper lah. Tapi kalau tak kita buat assumption je. Alright. Kalau quadratic mungkin 5 minit tak siap weh. Mungkin 5 minit dah siap tapi still salah. Siap pun tak apa Miss Wong. Siap dan salah tu jadi teruk gila. Okay. Betul. Alright. Are you ready for the objective? Okay. Last thing. Q. Remember QC, QP? Yang kita akan compare dengan KC, KP? Last thing for today. Kita akan kira Q. Kita tak label dia QSP ya. Kalau nota ada label QSP ke apa, tak ya. Kita tak guna QSP. Kita guna Q je untuk KSP. Kita akan compare Q dengan KSP. Okay? So, kita ada 3 keadaan. Obviously. Kalau Q sama dengan KSP, bermakna solution is concentrated. Alright? Solution tu pekat. Kenapa saya kata solution tu pekat? Sebab KSP adalah jumlah ion yang kamu boleh larut. Betul? So, takat mana saya boleh larut? Maksimum lah. Yang tu maksimum yang saya boleh larut.
Tapi kalau Q kecil daripada KSP. Alright, boleh larut lagi tak? Q, formula tu sama. Q masih adalah produk, darab dengan produk, betul, product of ions. Tapi sekarang product of ion saya kecil daripada original ataupun kecil daripada maksimum saya. Boleh larut lagi? Boleh. So yang ni kita akan panggil solution is diluted. Dia guna perkataan diluted ke? Diluted kot kalau tak silap saya. Apa dia? Dia guna perkataan apa? Tak ingat lah. Orang tahu apa saya. No precipitation. Solution is dilute. Itulah dilute macam dia tak dilute sangat pun. Saya tak sure dia dilute ke tak. Dia still ada ion. Solution has no precipitation. Tak dilute. Lain daripada precipitate. Boleh guna dilute. Tak payahlah precipitate. Precipitate. Dilute. Saya pun tak convince, so tak payahlah saya ingatkan nak ajar cara senang tapi nah, tak apa. Solution has no participation untuk bila Q dia kecil. Kalau Q dia sama, solution is concentrated with some. Alright, with some precipitate. Okay. Sikit je, ada sikit ngam-ngam concentrated. Okay, ngam-ngam concentrated. Tapi apa jadi kalau Q lebih besar? More. Alright. Bila Q kamu adalah lebih besar, kita panggil solution tu, solution is super saturated. Super saturated. Okay. With a lot of precipitate. Alright. Boleh? Yeah. Dia boring dah tu. Okay. Soalan ni. Dah kira ke? Ke nak saya bagi soalan lain? Soalan lain. By the way, sebelum soalan lain, kalau soalan Q, saya cakap kenapa dia adalah konsep yang lain, dia tak guna I-saver, dia tak guna apa tak. Dan soalan Q sama macam soalan QC, QP, soalan dia selalu akan jelas terpampang tahu kamu nak kira Q. Dia akan tanya, dia ada precipitate ke tak? Alright, kalau dia tanya ada precipitate ke tak, ada ayat ni, soalan tu, kamu kena kira Q lah tu. Sebab tu soalan ni saya tak risau sangat, soalan dia akan jelas. Soalan dia akan tanya ada precipitate ke tak ada, ataupun dia saturated atau tak saturated. Dia akan tanya dengan jelas. Okay, dan you know kita kena kira Q. Apa masalah Q tu adalah kita tak tahu ion yang dia bagi ni, kita tak tahu ion yang dia bagi ni sekarang duduk sebelum KSP atau selepas KSP. Kita tak tahu ion yang kita ada tu sebenarnya lebih atau cukup atau tak cukup. Sebab tu kita kira Q. Alright. So that is the use of your Q. Let's say kita kira untuk tadi MN kan? Okay. A solution has concentration Mn2 plus is 0.0075 molar and concentration of PO4 3 minus. We talk about this just now at the very first question. And is 0.02.
Soalan last dan dia pilih. Saya nak jawapan daripada Hasanah dengan Janatul. Orang kamu kata yes. Yes. Tak tahu. Manganese phosphate. Mn2 PO4 3 minus. Make sure the pin is on. Bukan sangat dalam. Tinggal nanti tu je. MnPO4 3 minus. Berapa Mn, berapa PO4? Come on guys. MnPO4. MnPO4 3 minus. Actually itu kita tak guna kita guna untuk komplain. Dan jadi dari formula Q. Formula Q sampai kita adalah lagi kita
Probability lebih besar lah. So ada possibility kan tak? Q lebih besar. Q lebih besar ada dia terlebih air lah kan? So ada dia lebih KSP tu maksimum. Kamu nak yang KSP tu maksimum. So sekarang Q saya lebih daripada so ada oh Pak. Cantik? Dapat dah? Saya rasa jawapan dia yes tu betul. Tapi cara kamu kira tu lah. Okay? Alright. Cantik? Quickly. Okay. Isu dia sekarang adalah soalan ni tanya. Nampak ayat ni? Will the solution has precipitate form? Bila kamu jumpa soalan macam ni sayang, bermakna kamu tahu kamu kena kira Q. By the way, tadi lupa nak bagi tahu salah saya. Kamu tahu ke Q formula akan sama dengan KSP? Formula Q akan sama dengan produk. Betul? Product concentration to the power of its coefficient. Betul? Alright, bahagi reactant. Tahu kan? Itu. Sama macam QCQP. Alright, sama macam QCQP. So, sekarang dia dah bagi tahu dah. Dia adalah manganese phosphate. So, manganese phosphate tu tak susah pun sebab saya dah bagi tahu Mn adalah 2+. Saya dah bagi tahu PO4 adalah 3-. So, manganese phosphate akan jadi Mn3 PO4 2. Betul? So, kita akan tulis equation dari situ sayang. Kamu kena tulis balik equation dari situ dan balance. Mn3 PO4 2 solid. Kamu pecahkan dia, kamu akan dapat Mn2+, kamu akan dapat PO4 2-. Agree? Okay? So, soalan saya. PO4 3-. So, soalan saya. Berapa dengan berapa? Betul? Kenapa 3 dengan 2 tu penting? Sayang, kamu nak tulis Q ni. Alright, kamu perlukan benda ni. Betul? Nak kuasa berapa? Okay? So, sekarang concentration dia soalan dah bagi. Concentration dia soalan dah bagi dah. A solution have Mn concentration berapa? PO4 3- concentration berapa? So masukkanlah. Concentration dia 0.0075. Concentration dia 0.0298. Right? Tak ada. Tapi formula Q yang tak ada. So kita akan tulis formula Q sama dengan Mn2+ kuasa 3. PO4 3- kuasa 2. Nampak? Baru masukkan value. So, baru kamu masukkan value kamu sama dengan Mn2 plus 0.0075 kuasa 3 darab dengan 0.0298 kuasa 2. Betul? Are we still together? Sama ke? 0.0075 kuasa 3 darab dengan 0.0298 kuasa 2. 3.746. Okay, so Q kamu dapat 3.746 darab 10 kuasa negatif 10. Betul? Dan dia dapat 10 kuasa negatif 10. KSP saya 10 kuasa negatif 13. Siapa lagi besar? Negatif 10 lagi besar lah. So Q is bigger than KSP. Nak senang fikir macam ni. KSP tu maksimum. KSP tu maksimum kita. So kalau Q lebih besar daripada maksimum, ada precipitate tak? Ada. Kira fikir macam tu. KSP adalah maksimum. So kalau Q lebih kecil, Q tak sampai. So tak ada precipitate lah. Betul. Tapi kalau Q lebih daripada maksimum kita, dia ada precipitate lah. Alright, nampak? Dan bila saya kata kira Q, aku tak adalah suruh dah agak terus weh. Ampun satu. Sayang, semua soalan yang ekstra, especially soalan ekstra kita lah. Soalan tutur tu saya tak guna sangat pun, saya minta maaf lah. Okay? Kita tak guna sangat pun.
Dan semua soalan yang saya bincang kat depan, kalau kamu perasan, kita bermula dengan chemical equation. Betul? So dalam exam, benda pertama balance chemical equation. Dan jangan salah kat situ. Alright? Jangan salah kat situ. Chemical equation adalah tempat yang kamu wajib betul supaya KSP kamu betul, supaya Q kamu betul, supaya I stable kamu betul, apa lagi X kamu betul and so on. Alright? So we basically secara keseluruhan belajar 3 benda je. Benda pertama, solubility product, solubility dengan molar solubility. Benda kedua yang kita belajar, common ion effect. Betul? Yang tu senang je, I stable juga. Dan yang ketiga adalah this one, your Q. Right? Okay? Ada masalah? And that's it untuk 7.3. Alright, buat sikit kan friend. Cuba buat kan friend, ada soalan boleh tanya minggu depan. Minggu depan saya tak tahu Puan Rosna nak buat apa. Mungkin tengoklah nanti saya tanya dia. Okay? Alright, dan your exam is just around the corner. Okay, alright, ada soalan ke yang Acap, Janatun? Tak ada. Okay kan? So I think kalau kamu kena quarantine, saya tak jumpa jugalah sebelum exam tu. So ada apa-apa nanti Roger message, okay? Boleh madam. Alright, thank you so much and have a good day guys. Thank you madam.